Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi minggu lepas kita dah belajar berkaitan dengan serba sedikit keluk kemungkinan pengeluaran. Okey, jadi untuk hari ini kita pergi kepada macam mana nak bina keluk, okey, ataupun graf keluk kemungkinan pengeluaran. Okey. Okey, katakan ini jadual yang diberi. Okey, kombinasi pengeluaran R. Okey, sekejap cikgu tanda. R, S, T, U, V. Okey, ni contohnya. Kalau R, pakaian kosong. Makanan 20. Okey, so macam mana kita nak tengok? Okey, macam itulah berdasarkan jadual kan. Okey, berdasarkan jadual macam nak bina kan. Okey, so awak tengok kat sini. Contohnya R tadi kosong. Okey, mula kita buat paksi makanan. Okey, kalau kita nak buat paksi sini makanan dengan pakaian. Okey, yang mana kita nak buat pakaian dekat paksi menegak ke, makanan dekat bawah ke. Okey, so kita tengok jumlah yang makin meningkat. Contohnya inilah 0, 4, 8, 12, 16 makin meningkat kan. Kalau yang ni 20, 19, 17, 13, 0 tu makin menurun. Okey, so kita ambil jumlah yang makin meningkat ni di kawasan ini. Yang melintang ni. Okey, sebab itulah kita ambil 0, 4, 8, 12, 16 kan. Okey, sekejap saya tanda balik ya. 0, 4, 8, 12, 16. Sebab tu dia ambil kat sini. 0, 4, 8, 12, 16. Jadi, yang makin meningkat kita buat yang ke melintang ni. Okey, seterusnya yang automatik lah sini jadi pakaian, sini akan jadi makanan. Okey, so kalau nak tanda, tengok katakan R kosong dengan 20 kan. Okey, so kosong, awak dah bina dah, buat graf, ambil je nombor yang ni, contoh ni 0, 13, 17, 19, 20. Okey, macam dalam ni lah. So awak salin je lah balik kat sini kan. Okey, so awak tandalah kosong, katakan kosong pakaian, makanan 20. Makanan sini, makanan 20 kan. So tandalah kat 20. So awak tik kat sini pangkar. Okey. Lepas tu katakan S, 4 untuk pakaian, 19 untuk makanan. 4 untuk pakaian, 19 untuk makanan. Sini 19 kan. Okey, so tandalah kat sini. Dan seterusnya awak tengok contohlah lagi. T 8, 17. Okey, pakaian 8. Pakaian 8 sini. Lepas tu tengok ke sini 17 kat sini. So tanda kat sini. Dan seterusnya, bila awak sambung-sambung jadilah keluk ini. Kita panggil keluk kemungkinan pengeluaran. Okey, boleh faham? Tu cara nak bina berdasarkan graf. Okey. Lepas tu awak kena tahu juga apa fungsi titik-titik ni kat dalam ni. Okey, kalau awak tengok kat sini ada titik W, Y dengan titik di sepanjang keluk ni. Maksudnya yang kita tanda R, S, T, U, V tu ialah titik di sepanjang keluk lah. Okey, so apa sebenarnya fungsi dia tu? Okey, fungsi dia sebenarnya kalau awak tengok kat sini dia tulis. Okey, katakan Y dulu ya. Kita tengok, kita pergi pada Y dulu. Okey, Y. Okey, tengok dia tulis apa kat sini. Masalah ketidakupayaan ekonomi dapat digambarkan oleh titik kombinasi pengeluaran yang berada di luar kemungkinan keluk kemungkinan pengeluaran, iaitu titik Y. Okey, dengan kata lain, titik Y ni, okey, yang ni, okey, titik Y ni tak ada pengeluaran langsung. Okey, Y ni tak ada pengeluaran langsung. Sebab itulah dia tulis ketidakupayaan ekonomi. Maksudnya pakaian tak ada, dia tak dapat keluarkan. Pakaian tak boleh, makanan pun tak boleh. Itu untuk Y. Okey. Okey, tu kita pergi pula pada titik W. Okey, katakan W. Kalau kat sini dia tulis titik W menunjukkan kombinasi pengeluaran yang tidak cekap kerana ekonomi gagal menggunakan faktor pengeluaran yang ada dengan sepenuhnya. Maksudnya berlaku masalah pengangguran dan pembaziran. Okey. So, kalau yang dekat W, yang kat sini, berlaku pengangguran,
pembaziran semua yang dekat sini. Maksudnya dia keluarkan pakaian dengan makanan tadi. Okey, dengan makanan tadi dia keluarkan. Ni dengan ni dia keluarkan. Tapi berlaku pembaziran kalau yang kat dalam. Tapi kalau kat luar tadi langsung tak keluarkan barang. Kalau ni berlaku pembaziran, mungkinlah terlebih pakaian, kurang makanan, macam itulah. Lepas tu ramai yang tak bekerja kat sini, menganggur. Okey. Okey. Seterusnya, kalau berlaku titik di sepanjang ni. Okey. Kalau di sepanjang tu, ialah masalah ni. Pilihan. Masalah pilihan pula ditunjukkan oleh pergerakan di sepanjang keluk pemilikan pengeluaran, iaitu titik R, S, T, U dan V. Kenapa kita kata masalah pilihan? Sebab dia ada banyak pilihan. Nak keluarkan kaedah ni ke, kaedah ni ke, kaedah ni ke. Contohlah, kalau kaedah R, pakaian tak dikeluarkan langsung kosong, tapi makanan 20. Katakan kalau pakaian, okey, kat titik U pula, pakaian dikeluarkan 12. Tapi makanan dikeluarkan hanya 13. Kat sini kan. Jadi, kalau dekat garisan ni, masalah pilihan. Okey, itu yang awak kena ingat. Okey, berdasarkan itu. Okey, itu berdasarkan keluk kemungkinan pengeluaran. Lepas tu, cikgu nak awak tahu juga cara pengiraan kos lepas ni. Ni cara yang satu lagi. Sebelum ni cikgu ajar tolak kan. Okey, yang ni yang satu lagi. Okey, katakan dari titik R ke S. Okey, yang ni kan, dari titik R ke S. Kita tengok R ke S. Okey, ataupun kita tengok yang jadual ni, R ke S. Okey, 04. Kalau tengok R ke S ni, yang pakaian 0 ke 4, yang ni 20 ke 19, makin turun. Okey. So, kalau kita tengok R ke S, macam mana dia kira? 19 tolak 20. Okey, yang ni. Yang ni kita tengok 19 tolak 20. Okey, kita tengok 19 tolak 20. Dia ambil yang mana? Maksudnya dia ambil yang menegak tu. Makanan kan menegak tadi. Jadual makanan ni kat sini kan. Dia ambil, dia letak sebagai dekat atas. Maksud dia, okey, dia ambil yang makanan tadi yang makin berkurang ni. Yang makin berkurang letak dekat atas. Okey. Cikgu dah cakap beberapa kali dah. Yang berkurang, maksud berkurang tu yang ni lah. 20, 19, 17, 13 makin berkurang. Kalau ni makin meningkat. 0, 4, 8, 12, 16 makin meningkat. Okey. So, makin berkurang ni dia letak dekat atas. Ni. Sebab itulah yang ni dia letak kat atas. 19 tolak 20. 4 tolak 0. 4 tolak 0 tu yang makanan tadi. Okey. Kalau awak tengok balik. Makanan 4 tolak 0. Sebab dia nak R ke S kan. Yang ni kita ambil yang paling berkurang. So, R ke S. Maksudnya kita ambil yang dekat S ni yang tolak mula-mula. 19 tolak 20. Bahagi dengan 4 tolak 0. Kita ambil pula yang ni. 4 tolak 0. Yang makin meningkat letak kat bawah. Okey, boleh faham? Okey, macam tu lah kira dia. Dapatlah negatif 0.5. Tu nak kira kos lepas. Sama lah yang lain-lain pun sama. Okey, yang atas mesti yang makin berkurang dia punya daripada R, S, T, U, jumlah dia makin berkurang. Okey. Okey. Okey, macam ni dia tulis kos lepas. Okey, kos lepas yang semakin meningkat. Yang ni lah kan. Kos lepas yang semakin meningkat ditunjukkan oleh keluk kemungkinan pengeluaran yang berbentuk cembung. Okey, berbentuk cembung ke titik asalan. Maksud dia nak beritahu kos lepas semakin meningkat. Okey, kos lepas yang semakin meningkat bermaksud. Okey, ni dia. Bermaksud untuk menambahkan satu unit suatu barang, ekonomi terpaksa mengurangkan kuantiti barang lain dengan jumlah yang semakin meningkat pada setiap titik pengeluaran. Tu maksud kos lepas yang semakin meningkat. Okey, jadi untuk hari ni cukup setakat tu je awak faham. Keluk tu macam nak bina, lepas tu nak kira kos lepas. Kalau banyak-banyak nanti pening. Okey. So, cikgu nak awak salin nota. Okey, awak lukis jadual ni. Lepas tu, lukis tu cikgu nak awak
lukis yang ni dan salin yang ni juga. Titik-titik tu semua nak terangkan. Dan tulis yang ni juga. Okey. Itu satu lagi. Okey, satu lagi yang ni. Kos lepas bentuk cembung tu. Buatlah nota macam mana pun, janji awak faham lah. Okey. Jadi itu sahaja. Untuk minggu depan kita masuk pada sistem ekonomi dan penyelesaian masalah ekonomi. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.